طباعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمع الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam wa'alaikum kepada semua pada malam ini. Semua sihat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita diberi kesempatan olehnya untuk kita bersama-sama menghayati program Sempena Maulid Rasul 1442 Hijrah pada tahun ini, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama berselawat ke atas Nabi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberkati kehidupan kita seharian, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita mulakan majlis malam yang berkah ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebutan Maulid Rasul pada kali ini diadakan ceramah khas berkisar kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tajuk yang kita akan kupaskan pada malam ini ialah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan pasti ke syurga. Dan program kita pada malam ini adalah anjuran Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab SK Putrajaya PIS 181 bersama Bahagian Pembangunan Da'i Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim sempena bulan dakwah 2020. Pada malam ini julung-julung kalinya kita adakan program secara live
Dan anda boleh saksikan di live FB SK Putrajaya P181 dan live FB Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Dan saya pada malam ini adalah Ustaz Saiful Afzan bin Abdul Rashid dari SK Putrajaya P181 sebagai moderator anda pada malam ini. Alhamdulillah. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bolehlah kiranya saya memperkenalkan dahulu tetamu khas kita pada malam ini. Ya. Untuk membicarakan tajuk pada malam ini. Okay. Beliau merupakan seorang peserta Da'i Muda Yadim yang telah merangkul anugerah Da'i Muda Bestari. Merupakan anak kelahiran Segamat, Johor, orang JDT, dan berkelulusan Diploma Syariah Islamiah. Dan beliau sekarang bertugas sebagai guru Al-Quran di daerah Segamat. Beliau yang saya maksudkan ialah Da'i Muda Am Iskandar bin Masnan. Okay, Assalamualaikum Da'i Muda Am. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Ustaz bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Ya, saya sihat pada malam ini. Pertama kali bertemu mata dengan Ustaz. Alhamdulillah. Handsome orangnya. Dengan kita masih belum berpunya masih belum lagi Ustaz, belum lagi. Kita Alhamdulillah untuk para penonton, jangan lupa ya. Ustaz Da'i Muda kita masih belum punya. Nanti di akhir rancangan boleh PM. Lawak je. Kalau tak PM kena bagi nombor Ustaz, kena bagi nombor telefon. Nombor tak apa-apa. Nanti di akhir rancangan nanti ya, insya-Allah. Okey Ustaz. Okey Ustaz, pada malam ini untuk tajuk yang kita akan kupaskan sebenarnya Maulidur Rasul bagi tahun 1442 Hijrah dengan bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni. So tajuk pada malam ini yang kita diberikan berkenaan tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan pasti ke syurga Ustaz, ya. So tajuk yang kita akan kupas pada malam ini. Ustaz dah bersedia ya Ustaz? InsyaAllah sikit sebanyak. InsyaAllah, okey. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan kepada anda semua, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada pen dan kertas, catat tip-tip, iktibar-iktibar, poin-poin yang penting semasa Da'i Muda Am Iskandar nyatakan mengkupaskan tajuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan dapat pada ini kita berguna di dunia dan di akhirat insyaAllah kepada kita dan keluarga kita insyaAllah. Ya Da'i Am ya? Baik, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okey. Sebelum tu, tuan-tuan dan puan sekalian, diminta kepada anda semua, nanti akan diadakan satu link SPLKM yang kita akan letakkan di komen dan anda boleh klik link tersebut untuk kita masukkan dalam kita punya kursus di SPLKM. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, Da'i, kita boleh mulakan sekarang ya. Dipersilakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة ورسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء ومرضاته وقربه وثوابه اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berada di rumah. Itu pun kalau tengoknya di rumah je Ustaz kan. Jadi yang pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Saiful atas kesudian menjadi moderator kita pada malam ini dan menjemput saya. Okay, terima kasih kepada warga Sekolah Kebangsaan Prisin 18 Putrajaya kerana sudi menjemput saya kan, kerana menyebut saya untuk menyampaikan sedikit sebanyak. Kalau Ustaz kata tadi ambil buku, kertas, tuliskan ilmu. InsyaAllah saya kalau nak kata ilmu tu tak adalah sebanyak mana, tak mampu untuk saya kongsikan apa yang saya boleh
yang saya ada, kita hanya berkongsi. Mungkin yang ada mendengar pada malam ini lebih banyak ilmunya berbanding saya. Jadi itulah sedikit sebanyak insya-Allah. Okey, baik. Kalau dikatakan sebagaimana tadi diminta untuk saya, kita sama-sama malam ini kita mengupaskan, mengupas dah macam 999 pun ada bunyi itu kan. Mengupas, kita nak tabayun. Tajuk malam ini yang dikata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan menuju syurga. Okey, jalan menuju syurga. Itu tajuk kita pada malam ini. Jadi baik. Bila saya dapat tajuk ni kan, bila diberikan tugasan, tugasan lah bila yalah ustaz bagi tahu tajuk ni, saya terfikir yang pertama sekali terlintas dalam fikiran saya, tahu tak apa? Kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya terfikir mengenai ayat hujung tu, iaitu syurga. Kan? Syurga. Syurga ni kalau kenapa kan tajuk dia jalan menuju syurga. Kenapa nak ke syurga tu? Kadang-kadang saya fikir kenapa ke situ. Jadi itulah sebab apa, itulah matlamat yang paling hujung sekali. Kan? Tak kisahlah orang tu macam mana pun baik dia. Tak kisah macam mana buruk pun dia. Apa pun tak kisah, dia pukul orang, dia apa pun, dia bukan Islam ke, dia Islam ke, dia makan tak pakai pinggan ke, makan pakai tangan kiri ke, tak kisahlah macam mana pun, kalau kita bagi tujuan, hala tuju dia sama ada dia nak pilih syurga ataupun pilih neraka, dia akan jawab dia nak pilih syurga. Automatik. Kalau tertiba lah, mungkinlah saya cubalah tanya, kita ambil cuba sedikit lah. Mungkin yang hadirin yang tengah menonton sekarang ni, saya nak tanya, kalau saya beri pilihan, agak nak pergi mana? Nak pergi syurga ke neraka? Agak-agak cuba komen sedikit dekat tepi tu. Nak pergi syurga ke neraka? Saya nak tengok. Mana? Ada tak? Agak-agak tertiba lah. Mana tahu dalam hadirin kita malam ini kan Ustaz kan, tertiba dia nak kata nak pergi neraka. Itu masalah. Kalau tertiba dia kata dia nak pergi mana, saya nak kena, itu masalah. Na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi kalau kita jumpa orang macam tu, kita cuba panggil dia, kita bawa dia, kita pergi hospital, kita cuba bedah sikit. Kita cuba bedah dia punya isi dalaman kan, tengok macam mana proses dia berfikir kan. Tak mungkin, nampak? Yang komen pun banyak syurga je. Semua nak pergi syurga. Tak ada yang nak pergi ke neraka. Sebab apa? Itulah kita banyak kali kita minta Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pesan, kalau minta syurga, minta yang paling tinggi, paling atas, Jannatul Firdaus paling tinggi. Jangan minta yang yang low class. Tak kisahlah, low class tu pun dah high class dah, tapi kalau boleh minta yang paling tinggi. Itu pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bercerita mengenai syurga, syurga Allah ini, saya teringat satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 72. Yang mana bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwa fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Jadi ini ayat ini sangat cantik. Sebab apa? Ini adalah boleh kata janji Allah, kan? Allah janji dekat kita. Allah kata apa? Dijanjikan kepada orang mukminin, lelaki yang beriman dan juga perempuan mukminat, perempuan yang beriman. Siapa lelaki yang beriman? Siapa yang perempuan beriman ni? Tak lain tak bukan, inilah yang hadir malam ini, yang tengok live ini, yang berada, yang insya-Allah kita semua ni malam ni kita adalah orang-orang yang beriman. Sebab apa? Kita berada dalam agama Islam, inna dina indallahi Islam, kita terima agama Allah ini, agama yang di sisi Allah adalah Islam. Kita beriman dengan 6 rukun iman tu. Rukun iman ada berapa? 6 ke 5? Cuba tulis, dah pening kan? 6 ke 5 ke 7, 10 ke? Ada berapa rukun iman? Rukun iman jangan lebih, ada 6. Kalau ada tiba ada 7, ada tu ada masalah rukun iman dia tu. Apa yang ke-7 tu? Itu kena tahu. Okey, baik. Jadi kita ni, kan, Allah janjikan apa? Allah janjikan kita syurga yang mana bawahnya mengalir sungai. Sungai ni kalau kita nak ceritakan sebagaimana riwayatkan, sungai kat syurga ni dia lain macam. Tak sama dengan syurga dengan syurga. Dengan apa nama? Dengan sungai dekat Malaysia, dekat dunia ni lah. Kalau saya pergi sungai kan, contoh saya ni Segamat dia terkenal dengan apa? Bukan terkenal lah, famous. Kalau kata Segamat mesti tak lain tak bukan Sungai Gunung Ledang. Itulah dia.
Tak adanya orang mandi Sungai Segamat. Sungai Segamat itu biasanya sungai yang bila dapat nama tu, gelaran tu. Apa Raja Pepati Putih itu kan, dia mandi dekat sungai, oh segar amat, dapatlah nama Segamat. Tak. Kan? Ni balik pada cerita kan, saya pergi pada sungai Gunung Ledang ni. Gunung Ledang, tengok sungai tu mengalir daripada atas sampai bawah. Ini air biasa tau. Saya cuba ubah sikit. Agak-agak sebagaimana kata dalam syurga ni sungai dia ada yang susu kan, ada yang madu. Kalau sekarang ni yang mungkin orang nak minum arak yang kat dunia ni tak boleh, nanti kat syurga ada sungai arak yang mana takkan memabukkan. Saya cuba bayangkan, tengok sungai tu, cuba agak-agak bayangkan dia jadi putih. Sebab saya suka minum susu, jadi saya nak bayangkan jadi putih. Jadi bila bayang putih tu alih-alih dah berdiri tercegat je dah tak boleh bayang dah. Dah tak mandi dah. Jadi sebab fikir. Jadi nak fikirkan, bila fikir syurga ni dia luar batasan. Dia macam agak macam satu benda yang sangat amazing. Amazing bahasa Inggerisnya. Kalau bahasa Arabnya menakjubkan. Okay, itu bahasa Melayu, okey. Sangat menakjubkan lah syurga ini. Nak diceritakan tu tak boleh kita nak gambarkan. Kan? Sehingga kan sebagaimana contoh hadis lain kan. Ada hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dia di mana sahabat ni, okay, hadis daripada Abu Hurairah, sahabat ni curious. Para sahabat ni dia tertanya-tanya. Dia bertanya, datang kepada Rasulullah, lalu ditanya, wahai Rasulullah, macam mana? Cuba ceritakan sedikit mengenai keadaan bangunan dalam syurga ni. Jadi sahabat ni tanya mengenai bangunan dalam syurga. Lalu khabar Rasulullah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, okey, dalam syurga ni bila bangunannya bata. Okey, batanya tu, batu-batanya diperbuat daripada emas. Diperbuat daripada emas. Kan? Kalau kita ni sekarang ni rumah kita batu-batu ni dibuat daripada tanah aluvera, tanah apa-apa tak kisahlah, tanah yang penting kalau pegang batu tu yang coklat tu lah, tak coklat yang putih simen tu kan. Itu bata. Tapi di syurga batanya daripada emas. Lalu ada juga yang batanya tu daripada perak. Nabi kata ada dua, emas dengan perak. Setakat ni tak ada lagi orang buat batu-batu tu daripada emas dengan perak. Banyaknya cat warna putih je. Cat warna emas je. Itu je orang sekarang ni. Tak pernah lagi buat apa? Buat batu-batu tu daripada emas. Kan? Itu yang berada di syurga. Seterusnya simennya tu Nabi kata diperbuat daripada minyak kasturi. Bayangkan macam mana minyak kasturi pula. Bila kata kasturi ni kita tahu bau dia tu. Bau dia tu sangat harum. Jangan bayangkan bau orang puasa kan, mulut puasa. Yelah kalau kata mulut orang berpuasa ni tu baunya macam bau kasturi. Itu lain. Itu kalau kita hembus, bau itu memang bau kasturi. Tapi yang kita bau ni lain, bau lainnya. Elok-elok kita bau tu nak wangi terus tak dapat wangi tu kalau bau orang mulut puasa. Itu lain. Okey. Tapi nak kata minyak kasturi tu, okey, simennya diperbuat daripada minyak kasturi. Kan? Batu-batu kelikir ataupun marmarnya benda diperbuat daripada mutiara, kan? Dan yakut. Kan? Jadi nak kata cerita bangunan, cuba kalau bayangkan berdasarkan apa yang saya cuba gambarkan, rumah apa yang diperbuat macam mana tu. Cuba fikirkan rumah tu batu-batu, simennya minyak kasturi, kan? Lepas tu dia punya kelikir hiasannya berdasar daripada mutiara. Memang tak boleh lah. Rasa tak jadi kot kalau kita bayang dah tak jadi rumah dah jadi rumah biskut agaknya. Jadi itulah nak diceritakan tu. Jadi syurga itu macam itu. Okey. Dan tanahnya pula tanah daripada zafaran. Tanah zafaran ni nanti kalau nak tahu macam mana tanah, cuba search Google saja, tengoklah tanah tu macam mana. Saya nak ceritakan penatlah cerita tanah ni kan. Okey. Seterusnya, jadi lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Barang siapa yang masuk maka hidupnya senang. Masuk dalam syurga, hidup senang. Dah tak payah fikir apa, dah tak ada masalah dah waktu tu. Tak payah nak fikir masalah rumah tangga, tak payah nak fikir COVID ni sekarang kan. Nak fikir cari kerja, nak cari duit RM1 dapat kat mana. Nak macam-macam masalah, itu semua kita tolak ke tepi dulu. Okey? Kan bila syurga langsung tak ada masalah. Dan tidak akan susah kekal. Dan okey? Dan tidak akan mati pakaiannya dan tidak akan rosak. Okay? Pakaian tidak akan rosak. Okay? Sebagaimana tahu pakaian orang-orang syurga ni, ya Allah, daripada sutera dan sebagainya. Yang cantik-cantik saja di syurga ni, tak jumpalah yang buruk. Kalau jumpa buruk itu bukan syurga, dia salah masuk tu. Tak silap kalau dia jumpa yang buruk, itu neraka lah tu. Kalau betul cantik, dia masuk syurga. Kalau dia tiba-tiba masuk tempat tu buruk je, itu bukan syurga lah jawab. Kan? Jadi
last kali Nabi kata, dan yang berada di dalam itu kemudaannya tidak akan pudar. Kemudaan, awet muda itu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah bergurau dengan salah satu orang tua kan, Nabi bagi tahu di mana dekat syurga nanti orang tua tak boleh masuk. Tak ada orang tua. Jadi bila dengar je berita tu, dah orang tua tadi dia sedih, kenapa je. Dia rasa macam, alah apa hal aku yang tak boleh masuk syurga, kenapa? Dah macam tu pula ceritanya, orangnya sedih. Jadi Nabi kata apa? Sebab apa? Dekat syurga tak ada orang tu, semuanya kalau tua tu akan jadi muda. Sentiasa muda. Jadi macam tu, bila dengar saja berita tu, cerita Nabi cerita tu, senyum orang tua tu. Happy dia. Tak adalah orang sedih bila masuk syurga ni kan. Jadi masuk syurga ni kena happy. Jadi itulah. Kalau kita nak ceritakan mengenai syurga ni, dia nak datangkan dia semangat, seronok tu dengar syurga ni. Takut-takut kita ni jangan bila dengar perkataan syurga tu kan, rasa macam syurga je. Apa je ada kat syurga tu. Dia macam tak minat. Jadi bila tak minat tu, maka jadi masalah lah pada kita punya semangat kita tu. Kan? Sebab itu rumah kita, itu matlamat kita yang last. Kan? Matlamat bila kita habis saja dihisap semua tu, dua tempat dia, tak neraka, syurga. Jadi ke mana kita nak pergi? Kita nak tak nak kita matlamat kita ke syurga. Itu kita punya main point, hala tuju. Kalau kita R&R tu kan, pit stop kita tu, kita nak menuju tekan waste tu kan, cari tulis syurga, itulah tujuan kita. Last kita nak ke situ. Okay. Dan juga boleh kita cerita sikit lah syurga ni, dan mungkin Nabi kata kat syurga ni tak ada peraturan. Kan, tak ada peraturan, tak adalah PKPB, tak adalah waktu tu kena duduk dekat istana, tak boleh keluar kan, tak boleh pergi mandi sungai ke minum air sungai, dah tak ada dah. Waktu tu tak ada peraturan dah dekat syurga. Kan? Syurga ni kalau kita tengok, Nabi kata cahayanya berkilau-kilau, bersinar-sinar. Wallahualam macam mana. Nanti kita insyaAllah kita doa sama-sama, kita semua aminkan sama-sama. Yang menonton malam ini, kita semua akan jumpa di syurga Allah. Kalau mungkin sekarang ni yang menonton ni tengok saya tak dapat nak tengok siapa yang tak dapat jumpa dengan siapa yang saya cakap ni, kita jumpa dekat syurga nanti insyaAllah. Amin sama-sama. Okay. Jadi baunya harum semerbak sebagaimana tadi bau kasturi kan. Hiasan dekat syurga ni sangat banyak macam-macam, dari segi buah-buahannya, sayur-sayurannya dan sebagainya. Macam itulah. Kalau nak cerita syurga itu dari segi nikmat-nikmat yang mungkin kita tak dapat itu dan yang paling penting kalau nikmat sebagaimana kita tahu yang paling besar iaitu kita dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak tak nak, kalau nak itu kita kena pergi ke syurga Allah. Okey, jadi macam itu matlamat kita insya-Allah. Baik. Okey. Jadi itulah kita ni, soalannya bila dah cerita pasal syurga ni, satu kita kena tanya diri. Layakkah aku ini? Layakkah aku ini? Sudah cukup tak amalan aku untuk membenarkan aku ke syurga Allah? Sudah cukup tak aku punya kehidupan sekarang ini untuk melayakkan diri ini pergi ke syurga Allah? Sudah cukup tak timbangan aku ini dikarenakan nanti akan berat? Itu patut kita tanya. Sebelum kita banyak-banyakkan kita perlu berfikir, sebelum kita betul-betul rasa macam dah khayal bercerita mengenai syurga, kita perlu tanya benda-benda seperti ini dulu. Okay, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu syair sebagaimana kita tahu, Ilahi ilas tulil firdaus. Kita tanya. Syair tu kan, kita ni tak layak nak masuk syurga. Sebab apa? Memikirkan kita ni, amalan kita ni macam mana? Layakkah kita? Layakkah aku? Okay, jadi itu dia. InsyaAllah itu kita sedikit sebanyak kita just awal-awal ni kita nak bagi semangat. Kita naikkan semangat balik, kita betul-betul azam, insya-Allah kita sama-sama azam, kita akan jumpa di syurga Allah, dan itu menjadi matlamat kita yang utama. Last rumah kita, rumah last kita tak nak bersinggah. Walaupun mungkin sebagaimana kita tahu umat Islam tak kisah bila kata Islam, bila ada menyebut kalimah la ilaha illallah, walau macam mana pun dia tak beramal, awalnya dia akan masuk neraka, kemudian baru dia akan masuk syurga. Tak kisah, walaupun bila dia sebut saja la ilaha illallah, mereka akan masuk kepada syurga. Tetapi kita ingat, sebelum masuk syurga tu dia akan singgah di neraka dulu. Soalannya, mampukah kita menahan azab neraka? Kalau nak cerita neraka lagi panjang. Dah tak jadi kita tajuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan menuju syurga. Dah kita cerita kehidupan di syurga dan neraka. Itu kan nak ceritalah
kan panjang sangat. Nantilah kita akan cari slot yang lain Boleh Ustaz InsyaAllah kita cari slot yang lain lah untuk kita bincangkan mengenai syurga dan neraka lah. Baik. Jadi kita nak cerita seterusnya, balik semula pada tajuk. Kita balik tajuk kita iaitu cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan menuju syurga. Jadi bila persoalan yang kedua pula, hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang kedua yang saya terfikir apa tau? Iaitu cinta. Cinta. Sebagaimana tadi Ustaz beritahu saya ni masih bujang kan. Saya jadi masih tidak berpunya. Jadi saya tak faham cinta ni lah kan. Cinta ni apa? Kalau mungkinlah saya nak seru sebenarnya. Ustaz Saiful ada ke kat situ? Ustaz Saiful? Rasanya ada tu, dia dengar tu. Saya ingat nak tanya pendapat Ustaz lah. Boleh ke Ustaz? Rasa macam tak ada. Tu nak tanya sikit lah Ustaz kan. Saya ni tu lah. Nak masuk cinta ni. Apa pandangan Ustaz mengenai cinta ni Ustaz? Kalau Ustaz nak cerita cinta ni macam mana Ustaz? Cinta ni yang paling utama adalah cinta kepada Yang Maha Esa lah. Allah. Yang Maha Esa itu paling utama. Yang paling utama. So yang kedua ni cinta kepada Rasulullah. Cinta. Dan yang ketiga barulah cinta kepada manusia ni diciptakan oleh Allah SWT, iaitu pasangan kita. Yang bersatukan. So kalau macam kita mencintai insan, kita kena mencintai insan tu hanya kerana Allah SWT, bukan cinta kepada nafsu. Betul. Jadi macam tu. Cuma dia perkongsian lah sikit. Jadi macam tu. Itulah sebab apa bila kita kata cinta ni kan, ada orang kata cinta tu ibarat kentut. Ada kata begitu kan. Kalau tak dilepas sakit, dilepas rasa lega. Begitu pula dah, macam begitu pula pandangan dia. Ada orang kata cinta tu macam apa nama? Macam makan ais krim. Makan ais krim. Bila rasa dia banyak-banyak perisa, ada satu saja yang menjadi pilihan di hati. Ada yang macam tu. Itulah macam-macam lah kalau kita nak ceritakan cinta ni kan Ustaz kan. Tapi nak jadikan cinta ni lah, dia satu perasaan yang sangat pelik lah Ustaz boleh kata sangat pelik lah. Sebab apa? Sehingga kan orang, kalau kita sekarang ni lagu-lagu terdahulu zaman-zaman rock kapak tu kan, contohlah saya ambil lagu yang saya teringat lah kan sekarang ni, lagunya yang tu lagu apa, Rahmat Mega tu tak silap kan. Liriknya tu macam, andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Pula dah orang nak bagi emas macam tu pula. Rasa macam tak logik tu kan Ustaz kan. Kita patutnya kalau dah bagi emas mata, baik ambil lah emas. Daripada dah ambil senyum. Senyum tu dah lah sedekah kan. Orang kata senyum itu sedekah. Dah orang tu bersedekah kat dia. Dia nak ambil yang sedekah. Dia tak nak ambil yang apa? Yang emas permata tu. Lagi banyak tu rasa. Itulah kita nak ceritakan cinta ni Ustaz kan. Tapi yang sebagaimana Ustaz bagi tahu tadi, itu yang terbaik tu Ustaz. Sikit lah saja je nak panggil Ustaz. Saya takutlah seorang-seorang Ustaz. Gitu. Okey, insyaAllah. Okay. Jadi itu sekali selingan sikit lah kita nak ceritakan tanda-tanda lah kan. Jadi kalau kita nak tahu cinta ni macam mana lah kan, sedikit-sedikit sebanyak kan, cinta ni macam mana. Cinta ni bila istilahnya kita ni dah tak duduk di bumi yang nyata lah, sebagaimana tadi kan. Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Andai diberikan maligai indah, ku hadiahkan untukmu. Dia bagi, orang dah bagi, kita hadiahkan pula ke orang. Itu semua duduk. Andai apa, sampaikan lautan panas, lautan Pasifik yang penuh naga kan, sanggup berenang semata-mata nak dapat sebab cinta. Itu kata cinta. Mungkin kalau ada para hadirin kan yang sedang menonton, ada pandangan masing-masing mengenai cinta ni macam mana. Cuba kongsikan sikit. Saya nak tengok ayat-ayat. Kalau ada ayat-ayat yang manis-manis kan, mungkin kita boleh pancarkan macam ni, cinta kepada Allah, Nabi Muhammad SAW, pasangan kita. Itu tadi sebagaimana Ustaz sebutkan kan, itu cinta yang hakiki lah. Cinta yang sebenar. Kita sekarang cuma nak faham cinta ni macam mana. Sebab apa? Bila kata cinta ni kan, kadang-kadang orang tak faham, macam kita tak pernah bercinta, jadi dia tak faham cinta ni macam mana. Jadi macam itulah. Sebagaimana kita tahu, contoh saya ambil satu hadis lah. Dia power, kita nak ceritakan powernya cinta ni, kehebatan bila kita mencintai seseorang ni kan. Sebagaimana hadis daripada Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, datang Nabi berkata, Nabi bersabda, ada seorang lelaki, dia menziarahi saudaranya. Dia pergi melawat saudaranya, dekat kampung lain lah.
Jadi lalu Allah utuskan malaikat untuk pergi kepada lelaki tadi, okey. Lelaki yang nak pergi ziarah dia punya saudara tadi kan. Okey, Allah utuskan malaikat. Malaikat apa? Malaikat tanya, engkau hendak ke mana? Okey. Malaikat tanya, awak nak pergi mana ni? Lalu lelaki tu cakap apa? Dia nak berjumpa dengan saudaranya dekat kampung tersebut. Itu kisah tu. Lalu malaikat tanya lagi, malaikat sambung. Apa engkau ni ada urusan yang nak dituntut? Apa masalahnya kan? Ada apa-apa yang nak dituntut ke dekat saudara awak tu? Lalu jawab lelaki tadi apa? Tak ada, dia kata tak ada apa-apa, saya tak ada masalah. Kerana apa? Dia datang menziarahi saudaranya kerana lillahi ta'ala. Dia cinta, datang atas dasar cinta kepada saudaranya, nak ziarah, dan cinta itunya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam itu. Okey. Lalu malaikat ni bagi tahu, aku ni adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberitahu engkau bahawa Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudara engkau kerana Allah. Jadi macam gitu sekali. Itu hebatnya the power of love. Kan kita berspeaking sikit malam ni. Okay, bila kita speaking, when I talk English, we together speak English lah. Kan the power of love. Jadi macam itu. Bila kita mencintai seseorang kerana Allah, maka Allah akan cintai kita sebagaimana kita cinta kepada orang itu. Allahu Akbar. Itu hebatnya, powernya cinta. Kan? Cinta ni menyebabkan bila apa-apa masalah pun yang berlaku dekat orang itu, kita rasa nak ambil tahu. Menyebabkan bila ada apa-apa orang tu tak makan, kita rasa pun tak makan. Dia mandi tak basah, kita mandi pun tak basah. Dia minum dia minum air tak hilang dahaganya. Kita pun minum air pun tak tenang. Dia tidur bermimpi buruk, kita pun mimpi buruk. Sampai gitu sekali tahap cintanya tu kan, nak cerita. Cinta tu macam gitu. Dan juga tidak juga kita lupakan perasaan cinta. Okay, dengan cinta ini mampu menjadikan kita insan yang beriman. Sebab apa? Bila kita bercintai Rasulullah, kita akan percaya Rasulullah. Sebagaimana contoh, okay? Sebagaimana contoh kita tahu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menceritakan kepada para sahabat yang mana malam itu baginda pergi menuju daripada kota Mekah kepada Baitul Muqaddis. Okay? Lalu daripada Baitul Muqaddis Nabi naik ke langit. Sampai ke langit 7. Kan? Jadi begitu kali diceritakan kepada orang-orang yang berada di kota Mekah, sebahagian orang-orang kafir, maka mereka ni mengingkari apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Sebab apa? Yelah, dengar cerita-cerita ni rasa macam tak logik. Mungkin dia ada yang kata tak logik. Walaupun sebahagian daripada mereka dah minta bukti dah. Dia minta bukti dekat Nabi. Dia minta apa? Bukti. Nabi, kalau betul Nabi dah pergi Baitul Muqaddis malam itu, cuba lukiskan sikit pelan. Macam mana rupa Baitul Muqaddis tu? Macam mana? Betul ke Nabi pergi? Jadi mereka ni dah pergi, kadang-kadang bila Nabi dah lukis tu, betul. Tapi orang-orang kafir ini, mereka bukan tak tahu Nabi tu betul, tapi mereka ni tak nak percaya. Itu kita nak uzbillah, kita jauhi sifat macam tu. Kan kita ambil sifat para sahabat. Okey, iaitu kita bila mana dikabarkan mengenai peristiwa sebegini, contoh sahabat Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar, okey, bila mendengar berita ini daripada orang kafir, maka dia kata apa? Jika lebih daripada ini pun aku akan percaya. Itu hebatnya sahabat Nabi. Kan? Kalau kita bayangkan tiba-tiba lah malam ni, tiba-tiba esok pagi kita jumpa saudara kita jumpa kawan kita, dia cakap, semalam aku pergi yang inilah, berjumpa dengan ini, dengan dekat mana, dekat sini, dia pergi KLA kan. Lepas tu tiba esok dah sampai dia cakap semalam pergi Paris, daripada pergi Paris jumpa dengan dengan Presiden Emmanuel Macron tu, sebab apa dia nak boycott kan, dia cerita macam tu. Agak-agak esok kita dengar cerita, kita percaya ke tidak, tak ya ke tidak, tak ada je ni. Cakap pun macam ya tak ya, betul tak betul. Itu kita kalau kita tengok. Tapi ini para sahabat dia lain macam. Kan dia punya cinta kepada Nabi Muhammad tu percaya. Walaupun benda tu nampaknya tak logik, tapi itulah hakikatnya, itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, the power of cinta tu. Kan? Dan tidak lupa juga kita jumpa dan kisah yang selainnya sebagaimana menunjukkan rasa cinta ni,
cinta ni bila Saidina Umar, kita ambil contoh Saidina Umar Al-Khattab, okey, bila dapat berita yang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey wafat. Bila dapat kisah, dapat cerita info Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa reaksi Saidina Umar? Saidina Umar dia, aku tak percaya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Kan? Dia tak nak terima berita ni. Dia kata ini Nabi bukan wafat. Nabi pergi berjumpa dengan Allah sama seperti Nabi Musa. Okey, Nabi pergi selama 40 tahun. Nanti Nabi akan balik. Nabi akan balik. Sebab itu dia punya reaksi. Reaksi Saidina Umar, dia tak nak terima hakikat yang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan para sahabat ketika itu. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, itu perasaan cinta itu. Sehingga kan berita buruk ni kalau boleh dia tak nak terima langsung. Dia tak nak dengar. Tak nak dengar. Walaupun benda itu betul tapi dia tak nak dengar. Itulah sebagaimana reaksi Saidina Umar Al-Khattab. Dan tidak lupa juga yang paling terkenal iaitu Bilal bin Rabah. Sebagaimana bila telah wafatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, Saidina Bilal pun keluar daripada kota Mekah, kemudian datang balik, kemudian diminta untuk azan. Kan? Diminta untuk azan. Lalu diminta untuk azan. Lalu apabila sampai saja kalimah selepas asyhadu an la ilaha illallah, sambung surah asyhadu anna Muhammad, Saidina Bilal tak mampu nak habiskan kalimah itu. Sedih Saidina Bilal bila ingin menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika azan. Allahumma salli ala Muhammad. Gitu perasaan cinta. Walaupun ketika itu temponya tu agak lama lah, tapi perasaannya itu masih membuak-buak dalam jiwa para sahabat. Kan begitu sekali. Tapi itulah, bila nak kata untungkah kita tak dapat jumpa Rasulullah, kan? Kalau mungkin, kalau kita bayangkan kita berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah jika diceritakan kepada kita ni mengenai peristiwa Isra Mi'raj, adakah kita orang yang percaya ataupun kita tergolong dalam orang yang keluar murtad kerana cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu sekali kita patut tanya. Kan? Sebagaimana sahabat, kan, Rasul pun pernah kata Rasul ni dia rindu dengan saudaranya. Saudara. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Kan? Sahabat tanya, bukankah kami inilah yang semua ni saudara? Bukan. Engkau adalah para sahabat. Tetapi saudara Nabi siapa? Iaitu umat-umatnya. Iaitu kita ni lah. Kan? Kita ni tak pernah jumpa Nabi. Kita ni tak pernah kenal Nabi. Tak pernah bersua, bukan tak pernah kenal, tak pernah bersua, tak pernah nampak depan mata kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kata mereka lah orang yang paling beriman dengan aku. Macam mana pun walaupun kita tak pernah jumpa, tapi kita percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita 1400 tahun. Kan, 1000 mungkin 1000 lah, 1000 tahun kan jarak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah, tapi keimanan yang kita yang berada dalam jiwa ni alhamdulillah masih segar. Dan inilah orang-orang yang hadir pada malam ini untuk menyambut Maulidur Rasul kita, walaupun sepatutnya semalam kan dia semalam 12 Rabiul Awal, tapi hari ini menunjukkan bukti apa? Kita ni bukan hanya beriman, kita bukan hanya ingat Rasul pada hari semalam. Kan, kita ingat Nabi setiap hari, every day. Dalam solat kita kan, setiap kali selawat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat ke atas Nabi Muhammad. Itu menunjukkan kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi itulah, kalau kita nak timbulkan perasaan cinta ni terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berat lah. Kan? Sebab itu kita tak pernah jumpa macam mana. Orang kadang-kadang dia tanya, macam mana aku ni nak cinta? Kita tak pernah jumpa. Logik ke kita nak sayang orang yang tak pernah jumpa? Kan? Tiba-tiba cakap, saya ada saudara saya, dia suka awak. Lepas tu tiba-tiba saya pun sukalah saudara awak tu. Boleh ke gitu? Tak boleh. Kan, cinta ni dia mesti ada sebab, ada macam mana boleh timbulnya perasaan cinta. Itu kita nak tahu tu. Macam mana nak timbulkan perasaan cinta tu kan. Walaupun cinta ni berat nak timbulkan lah. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita tak ada daya dan upaya nak paksa kita ni cinta kan. Tapi Allah tahu
apa nak perasaan cinta ni buat, tapi kita tahu, Allah beri peluang, okey, Allah bagi kita waktu, masa kan, ketaatan, kurniakan kita persediaan, kekuatan, peluang untuk melakukan setiap saat untuk kita menimbulkan perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak bagi tahu tips ni. Macam mana? Macam mana? Macam mana nak cinta Rasulullah ni? Itu tips dia. Untungnya kita, senang je. Tak susah pun sebenarnya. Ikut pesanan orang Melayu kita, pepatah kita, iaitu tak kenal maka tak boleh tulis. Tak kenal maka tak apa. Cuba tulis sikit dekat komen. Kan? Tak kenal maka tak tahu ke, tak kenal maka tak tinggalkanlah. Tak kenal maka tak selamat bye bye. Macam tu. Kita biasa orang Melayu tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk bercinta kita kena kenal. Okey? Kita kena kenal. Jadi macam mana nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bukan kenal Nabi sekarang ini, bukan macam kita kenal sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Kita lepak sama-sama, kita berjalan sama-sama, kita belajar dengan dia, kita duduk sebelah dia, kan, tidur sebilik. Kita bukan macam tu cara kenal Nabi. Sebab kita dah tak dapat jumpa Nabi. Sebab itu cara nak kenal Nabi tidak lain tidak bukan kita kena belajar pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tak nak kita kena belajar. Kena belajar, kena tambah ilmu mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dengan tambahnya ilmu ini dia akan menambahkan perasaan tu. Kan? Yang paling penting, yang kalau betul-betul nak kenal Nabi, belajarlah Syama'il Muhammadiyah. Buku saya ada dekat atas pula, tinggi pula bukunya nak ambil. Kan? Belajar mengenai Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad, kan? Ada buku tu dah disenaraikan hadis daripada 1 sampai para sahabat ni dia punya cinta terhadap Rasulullah ni apa, sampaikan daripada hujung rambut sampai hujung kaki Rasulullah, apa yang Nabi buat semua kan dituliskan, dinukilkan dalam hadis, kan. Contoh hadis yang mungkin menjadi kalau kita tengok macam tak percayalah, boleh buat ke ni, kan? Boleh buat ke? Kan para sahabat ni kan punya cinta terhadap Nabi sampaikan sanggup dikiranya uban yang berada di janggut dan di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali kita ni agak-agak ada ke sanggup nak kira uban orang, kan? Nak kira janggut orang, tidak. Kan? Dan antara lain pula sahabat-sahabat ni antara yang paling banyak meriwayatkan bab-bab hal ehwal Nabi Muhammad ni Anas bin Malik lah, kan? Beliau ni sangat perhatikan, dia perhatikan Rasulullah ni macam mana, kan. Kalau Nabi ni Nabi makan tembikai, kan. Contoh Nabi makan tembikai tu yang dibelah, kan. Makan tembikai, Nabi takkan makan sebelah kanan. Nabi takkan makan sebelah kiri. Ini antara tips. Kalau nak makan tembikai ikut sunnah, okey, makan tembikai tu belah, kan. Belah, jangan makan yang belah kiri. Okey, Nabi makan semua di belah kanan. Nabi makan belah kanannya, Nabi tak makan belah kiri. Jadi macam mana nak habiskan belah kiri ni? Caranya apa? Cuba pusingkan belah sini, jadilah dia belah kanan. Makanlah belah kanan. Itu antara dia punya ciri-ciri Nabi dalam makan. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan bila kita tahu, kan. Bila kita kenal Nabi ni, dia ialah akhlak Nabi ni Al-Quran sangat mulia, cantik. Kadang-kadang bila kita dengar kisah mengenai Nabi dengan isteri, kan, sweet, kita suka. Macam itu. Kita suka mendengar dengar macam mana Nabi buat ini, Nabi buat itu, kan. Jadi dia tambah suka, jadi menambahkan kita punya perasaan rasa nak kenal Nabi itu. Cinta itu akan terputik, insya-Allah. Jadi macam tu. Nak tak nak kita kena belajar. Sebab apa? Ini pesanan Nabi juga, kan. Kita kena belajar. Nabi pesan kalau kita ni jangan terkeluar daripada 4 golongan. Okey? 4 golongan. Yang pertama orang yang mengajar, kan. Kalau tak boleh mengajar, okey? Tak boleh mengajar, jadi orang yang belajar, kan. Orang yang belajar, kan. Dah tak boleh jadi orang yang belajar. Jadi orang yang mendengar, kan. Mendengar pun cukup, dengar, kan. Dah tak boleh nak mengajar. Belajar pun tak boleh, dengar pun cukup, dengarlah. Datang majlis dengar je. Walaupun bila kata orang belajar ni, kalau orang belajar ni, kan, orang belajar dia ada buku tau. Nak tahu beza orang belajar orang tak belajar, dia datang majlis tu, bila majlis ilmu dia datang, dia bawa buku, siap pen tulis, ada buku teks, kan, ada rujukan, itu namanya orang belajar. Tapi
Kalau tak boleh juga, buku tak ada, apa tak ada. Jadilah orang yang mendengar. Mustami'an. Mendengar saja. Okay. Masuk majlis tu duduk. Tutup mata. Dengar. Okay. Walaupun tidur tak kisahlah. Yang penting dengar. Jadi orang yang mendengar. Kan? Kalau dah tak boleh juga, dah tutup mata tu, dah tertidur. Dah tak boleh nak dengar pun dah tak boleh. Jadilah orang yang keempat yang cinta akan majlis ilmu. Paling-paling tidak, cinta tunjuk kita dekat majlis ilmu ni macam mana? Nampak majlis ilmu, kita singgah sekejap. Nampak majlis ilmu, kita rasa nak pergi. Paling-paling pun kalau tak boleh, kita sedekah. Bawa lah kuih ke kan. Paling-paling tidak bawa kuih ke, bawa lah jamuan ke kan. Pergi dekat majlis tu, letak sikit, bagi sumbangan. Itu menunjukkan cinta kita. Lepas tu dah bagi tu, janganlah balik. Duduk situ dah jadi orang mendengar pula. Jadi macam tu. Kita ni kadang-kadang bila dah bagi, dah cukup, dia bagi je. Lepas tu dia balik, dah tinggal semua makanan dia pun dah tak belajar, dia terbagi makanan. Tak boleh lah gitu. Cantiknya bila dah datang, tinggal kejap, duduk, cuba dengar paling tidak. Dan janganlah kita masuk golongan yang kelima, iaitu orang yang benci terhadap majlis ilmu. Jangan. Bila ada majlis ilmu, rasa orang ajak majlis ilmu, tak payahlah, agak dululah, nantilah. Aku ada hal lain lah, ada masalah ni ada nak pergi ni lah, waktu tu lah time orang ajak pergi menuntut ilmu, time tu banyak masalah, ada inilah itulah macam tu. Okay. Yang penting macam tu, insyaAllah sikit-sikit kalau boleh. Okay. Kalau mungkin kita sekarang ni langsung tak pergi majlis ilmu, susah, dalam seminggu tu langsung susah kan. Cuba sikit-sikit sebanyak. Buat kita buat tu, janji buat ikhlas. Betul tu, saya baca komen tu, betul. Kita buat ikhlas insya-Allah. Okay. Yang penting kita belajar sedikit demi sedikit. Macam tu. Okay, baik. Jadi itu dia cara-cara untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Seterusnya, mungkin masa tinggal sedikit lagi, ada lagi dalam 14 minit, mungkin saya pergi kepada sebagai kita punya conclusion untuk tajuk kita. Dah conclusion. Okay, kita dah pergi kepada penutup, okay, iaitu kita nak tahu, okay, adakah kita ni tergolong sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kan tajuknya, mencintai Rasulullah jalan pasti menuju syurga. Sebab apa? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, okay, aku mendengar cintaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencintai satu kaum, dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama dengan kaum yang dicintai itu. Jadi macam itu. Jadi jelas menunjukkan bila kita cinta Rasulullah, insya-Allah dan amin, kita sama-sama doa, kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Rasulullah. Jangan kita jadikan kita jangan cinta kita ni lebih kepada orang lain. Takut nanti bila ke akhirat nanti dah tak beratur pula di belakang Nabi. Kita tak bersama Nabi, kita bersama dengan orang yang bukan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ni umat Nabi Muhammad. Tak logik, tak bolehlah kita tak boleh kita terkeluar daripada barisan tu, sedangkan kita ni umat Nabi Muhammad, dah tak kena. Jadi kita buktikan, sebab itu cinta kepada Rasulullah itu adalah jalan menuju syurga Allah. Sebab apa? Kita akan dibangkitkan di akhirat bersama orang yang kita cintai. Okay. Jadi persoalannya, kita balik pada persoalan tadi, macam mana nak tahu adakah kita ni dah tergolong? Tanda-tanda adakah kita ni tergolong dalam orang-orang yang mencintai Rasulullah ataupun tidak? Sebab apa? Tanda-tandanya yang mungkin kita boleh senaraikan, yang mungkin sebagaimana satu, saya berikan hadis Nabi Muhammad daripada Abu Hurairah. Okay. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay, tanda kemanisan iman. Tanda kemanisan iman. Okay, kemanisan iman tu ada tanda. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Okay, 3 perkara yang ada pada diri orang apabila dia merasakan kemanisan iman. Sebab apa? Kemanisan iman ni penting. Sebab apa? Bila ada rasa kemanisan iman ni, maknanya yang pertama, tandanya dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari perkara lain. Dia cinta Allah dan Rasul lebih daripada semua perkara lain. Sebab apa nak kena ada kemanisan iman ni? Sebab apa? Bila ada kemanisan iman ini untuk menunjukkan bahawa kita ni seronok rasa beribadat.
Seronok rasa beribadat. Jadi antara tanda yang pertama seseorang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rasa seronok, rasa solat tu seronok, rasa baca Al-Quran tu seronok sangat, rasa bila sedekah tu seronok, bila membayar zakat tu seronok, bila tolong orang tu seronok, semua seronok. Asal apa perkara baik pun dia rasa seronok. Best rasa buat baik. Itu tandanya seorang itu mempunyai kemanisan iman. Okey. Bila orang itu mempunyai kemanisan iman, maka dia telah melengkapi ciri-ciri yang pertama, iaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Maknanya orang yang buat baik ni mesti dia akan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin orang yang rasa seronok buat baik ni dia tak cinta Rasulullah. Sebab apa? Sebab yang menyuruh untuk melakukan kebaikan Allah dan Rasul. Rasul kan, Allah tu suruh kita buat lakukan kebaikan, tinggalkan perkara keburukan. Jadi sebab itu dia berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, tanda kita ni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu apa? Setiap kali kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cakap apa? Kita balas di mulut kita sallallahu alaihi wasallam, kita selawat balik. Selawat balik. Sebab apa? Kita dengar je, maknanya dia terlintas. Maknanya bila dia dengar, dia jawab, itu namanya orangnya peka. Bila tanda dia peka, maknanya dia ada letakkan sesuatu dalam hatinya itu, nama Nabi itu pasti ada dalam jiwa sebab dia peka. Kadang-kadang kita ni buat tak kisah je kalau contoh nama orang lain yang kita tak kenal. Contoh dekat airport kan. Dekat airport, tengah tiba-tiba ada panggilan. Ting, ting, ting. Kepada nama Kasim bin Kasim, sila pergi gerak ke gate. Kita buat tak kisah je siapa dia ni. Biarlah dia tak jumpa kapal terbang, biarlah dia. Yang penting aku dah sampai kat gate aku dah ni. Kita macam tu, itu orang yang kita tak kenal. Jadi bila kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menjawab selawat itu. Kan? Kita balas balik selawat. Sebab apa? Sebagaimana hadis Nabi ketika Nabi menaiki anak tangga, kan, untuk memberi khutbah, mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Okey, setiap kali Nabi naik tangga pertama Nabi stop, Nabi berhenti, lalu Nabi sebut amin. Sahabat pun tengok, apa pasal, kenapa Nabi macam tu? Dia pelik kan. Sahabat ni curious orangnya, dia perhatikan Nabi, apa-apa saja dia nanti dia akan tanya balik pada Nabi kenapa. Bila naik tangga kedua pula Nabi berhenti lagi, Nabi sebut amin. Sahabat pun pelik, tambah pelik. Dan yang ketiga pula, tangga yang ketiga, Nabi berhenti lagi sekali, Nabi sebut amin juga. Jadi bila habis saja tu, lalu datang para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditanya, kenapa setiap kali Nabi melangkah satu anak tangga, Nabi berhenti dan menyebut amin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika Nabi menaiki tangga itu, telah datang kepada beliau, baginda, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dia datang buat apa? Malaikat Jibril, dia datang bukan dia bagi kopi, bagi teh, bagi apa? Dia bagi soalan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dia bagi soalan dekat Nabi. Okey? Dia bagi soalan dekat Nabi, apa yang pertama jika seorang Islam itu, bila seorang itu dalam bulan Ramadan, bila habis saja bulan Ramadan, dia langsung tak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celakalah dia, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi menjawab amin. Okey, itu untuk golongan yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang sepanjang Jibril tanya kepada Nabi Muhammad ketika hidupnya itu, ibu bapanya hidup, ada, dan tapi dia langsung tak pernah berbakti kepada ibu bapanya, maka dia akan celaka dan dia akan dimasukkan dalam neraka. Lalu Nabi kata amin. Dan yang ketiga, yang paling penting untuk tajuk kita malam ini, iaitu apabila setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi langsung tidak kita balas sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjawab, maka celaka dan akan dimasukkan dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Amin. Jadi sebab itu, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada di rumah dan mana-mana sekalipun, ingat, setiap kali, acap kali dengar saja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang berselawat, selawat balik. Ingat, tolong. Okey,
bila kita rasa berat, rasa macam tak kisah dengan nama-nama Muhammad, senyap saja, ada masalah dengan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya balik. Kan? Jadi macam tu. Okey. Jadi seterusnya dan yang terakhir, siapakah dan di manakah kita di hujung nanti? Itu yang menentukan siapa kita ya, macam mana tadi kan, kita tidak lain tidak bukan, kita yang menentukan kita ni orang yang mencintai Rasulullah ni last kali yang menentukan kita ni cinta ke tidak Rasulullah. Kita tunggu di akhirat nanti, kita ni dibangkit di kalangan dengan siapa. Sebagaimana hadis tadi kan, kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Kita nak tahu betul tak kita cinta Nabi, nanti last nanti. Nak tak nak, kita akan dibangkitkan dengan siapa, itu kita nak tahu tu. Kita bangkitkan dengan siapa. Kalau kita dibangkitkan bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bukti yang memang jelas dah tak boleh nak dinafikan bahawa ketika kita di dunia kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dia. Okey, tanda kemanisan iman tadi sebenarnya ada 3, okey. Ada 3. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai berbanding perkara lain. Yang kedua, tanda orang tu ada kemanisan iman, iaitu dia mencintai seorang kerana Allah. Okey. Dan yang ketiga, dia benci untuk balik kepada kekufuran. Okey, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Ini 3 tanda-tanda kemanisan iman. Okey. Tadi saya lupa pula nak habiskan 2. Saya sebut yang pertama je, yang kedua, yang ketiga lupa pula nak sebut. Maaf. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi begitu sedikit sebanyak sekadar perkongsian saya pada malam ini. Okey. Mungkin ini sudah cukup menepati waktu lah kan. Alhamdulillah, saya takut terlebih waktu sebenarnya. Saya jaga kan, yang penting mesejnya tu sampai. Okey. Kita tanya balik malam ini berdasarkan ciri-ciri yang telah saya berikan, adakah kita ni termasuk dalam golongan yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita yakin, okey, kita yakin mencintai Rasulullah itu adalah jalan menuju syurga. Tapi adakah kita ni tergolong dalam orang yang mencintai Rasulullah? Itu paling penting. Okey. Jadi tanya diri kita tanya betul-betul, adakah aku ni orang yang mencintai Rasulullah? Jika kita hari ini rasa masih macam tak ada apa-apa, kan, bila dengar kisah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu waktu berperang kan, Nabi berperang, Nabi tak makan, Nabi ikat perut, gali parit kan, Nabi ketika Nabi berdakwah sampaikan dibaling batu, dilempar berdarah Nabi kan, Nabi dalam keadaan sedih macam mana kan. Bila kita dengar kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita langsung tak ada terdetik rasa macam Allah, kenapa? Rasa macam kenapa berlaku dekat Nabi kita? Yalah, bila kita faham kan, bila kita sayang, kalau sayang seseorang tu, apa-apa pun yang berkaitan dengan orang itu, kita betul-betul akan rasa. Kita boleh rasa macam mana dia rasa. Itulah orang yang betul sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita jadi sampai macam tu. Kan? Kalau boleh bila mendengar sirah Nabi, kita cerita pasal Nabi, kita ni tak ada tempat lain lah, tak ada sumber lain nak kenal Nabi. Paling kita kenal Nabi itu je. Kita punya main utama dengar sirah Nabi. Perjalanan Nabi daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Macam mana kisah Nabi itu kita perlu tahu. Bila kita tahu kisah Nabi macam mana saat-saat kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dapat rasa kesedihan tu, Allah itu dah cukup membuktikan bahawa kita ni dah ada rasa cinta tu. Jadi itulah kita doa sama-sama, insya-Allah semoga yang menonton pada malam ini dan juga saya dan semua yang berada di rumah kan, mungkin yang malam ini kita sampaikan kepada orang lain kan, supaya ilmu yang kita dapat, apa yang kita dapat malam ini dapat kita amalkan, dapat kita rasakan dalam jiwa kita, bukanlah hanya sekadar menjadi haluan telinga kita, penyedap telinga, mengisi masa lapang, tidak. Kita betul-betul lahirkan perasaan cinta. Kalau mungkin semalam kan 12 Rabiul Awal kan, kalau mungkin dalam setahun tu, dalam banyak-banyak birthday yang paling kita ingat iaitu birthday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tu. Jadi bila semalam tu kalau betul-betul kita rasa semangat, rasa seronok dengan kelahiran dengan walaupun Nabi dah tak ada kan, tapi kita dapat rasakan keseronokan itu. Itu Allahumma salli ala Muhammad. Saya yakin anda lah orang yang hebat. InsyaAllah kita boleh berjumpa sama-sama di syurga Allah kan. Kita doa sama-sama, amin. Kita jumpa di syurga Allah. Tak ada matlamat lain kan. Kalau boleh kita tak nak singgah dulu kat neraka, tak nak singgah kan. Walaupun yelah, tak kisahlah orang itu bila macam mana tadi kan, imannya senipis kulit bawang ke macam mana sebesar biji kurma kan.
Akan dimasukkan, tapi sebelum tu dia akan dimasukkan neraka atas kesalahan yang dilakukan. Kita tak nak singgah neraka tu kan, sebab apa? Kita tahu tarikh waktu neraka alam akhirat ni tak sama dengan kita. Mungkin sejam kat sana dah berpuluh-puluh jam, mungkin beribu-ribu tahun kan. Jadi macam tu, kita masa tu akan lagi panjang. Kita insya-Allah, kita na'udzubillah, kita semoga dijauhkan daripada neraka Allah dan kita dimasukkan dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kekal abadi di dalamnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi untuk akhir kata saya akhiri. Okey, andai kata saya minta maaf, andai kata penyampaian saya ada tersilap, ada tersalah kata kan, mungkin kalau ada tersalah mungkin boleh mungkin boleh tulis mana yang saya salah, bagi tahu. Saya suka kalau ada orang bagi tahu apa yang saya salah. Okey, saya minta maaf kalau ada salah silap, insya-Allah. Okey, kalau ada rezeki kita jumpa lagi di hari akan datang. Okey. Mungkin ada rezeki nanti saya dapatlah jumpa dengan cikgu-cikgu yang berada di sekolah sekolah Prisin 18 ni. Sekolah kebangsaan. Rasa macam itulah, bila sekolah Putrajaya dia lain sikit. Mungkin cikgu-cikgunya sangat hebat lah kan. Jadi untuk akhir kata, sebagaimana tadi saya minta maaf, andai kata, jangan lupa yang penting nasihat yang terakhir kita tanamkan dalam jiwa kita kan, selawat banyak-banyak ke atas Nabi Muhammad. Kalau kita nak ceritakan bab selawat pula kan, kita dah kena cerita bab lain lah, bukan nak buat tajuk lain kan. Selawat ni nak kata powernya tu lagi power lah. Kalau harian, kalau contoh satulah, kita bila kata selawat ni kan, nak kita selawat ni, kita dapat kita sebut satu, kita dapat 30 kan. Dia investment tu macam tu kan. Dia kalau selawat dengan istighfar kan, contoh istighfar, bila kita beristighfar sekali, kita akan diampunkan 10 dosa kita kan, diampunkan 10. Tapi kalau kita selawat ke atas Nabi, kita dapat diampunkan 10 dosa, kita diberikan 10 kebaikan, dan kita diangkat 10 darajat. Begitu. Nampak? Selawat ni dia lebih utama ni. Kalau jadi nak cantiknya mana? Selawat ke istighfar? Jawapannya buatlah dua-dua, dapat 40. Jadi macam tu. Jadi utamakan selawat, dan kalau boleh buat semua sekali. Jadi cantiknya kita selawat dan istighfar. Jadi gitu. Itu ni sekadar sedikit lah selingan untuk penutup lah. Dia macam nak menutup tapi macam nak sambung balik kan. Saya pun pening. Jadi akhir kata, okay, saya tutup akhir kalam. Jadi insya-Allah terima kasih kepada lagi sekali saya ucapkan kepada jawatan kuasa Ustaz Ustaz Saiful kan, cikgu-cikgu yang berada di belakang kan, kerana sudi untuk, dan hadirat yang sudi untuk mendengar daripada pukul 9 saya bebel sampai pukul 10 ni kan, rasa macam tak nak berhenti pula, rasa seronok dapat aktif komen-komen. Alhamdulillah, saya kalau boleh saya nak baca komen-komen ni, rasa tak sempat lah. Jadi insya-Allah saya akhiri dulu ucapan saya pada malam ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan balik pada Ustaz insya-Allah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan juga terima kasih kepada Da'i Muda Yadim Habib Iskandar bin Masnan di atas perkongsian ilmu kepada kita semua, para hadirin hadirat. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini kita gunakan, kita simpan untuk diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita ni mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada soalan rasanya. Ada persoalan tak kat sini? Tuan-tuan dan perempuan ada soalan nak dipertanyakan. Lupa pula nak buka soalan tadi. Lupa. Kita tengok kat komen tak? Kalau ada persoalan mungkin satu ke dua boleh juga, kalau tak ada mungkin saya pun ada soalan satu macam tu lah. Cuma macam soalan saya ni pandangan daripada Da'i. Boleh Da'i? InsyaAllah Ustaz, saya cuba mana yang boleh. Okey, untuk saya nak minta pandangan daripada Da'i lah. Selama beberapa hari inilah, dalam minggu ni lah, kita dengar satu cerita daripada luar sana berkenaan tentang ada orang yang menghina Rasulullah SAW. Dia telah buat satu karakter penghinaan kepada Rasulullah SAW. So dah ramai orang Islam bila mendengar tu, alhamdulillah kecintaan kepada Rasulullah tu membuat-buat. Dan sampai tahap yang kita dapat buat di sini adalah memboikot
Kan memboikot barang-barang daripada negara yang menghina Rasulullah SAW. Bagi pandangan untuk da'i, bagi kita di Malaysia, di Malaysia ni kita terdengar penghinaan terhadap Rasul yang kita sangat-sangat cintai. So bagi kita apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu langkah-langkah yang terbaik untuk kita setelah kita dengar apabila Rasulullah yang kita sangat cintai ini dihina, diperlakukan sedemikian. Memanglah dari mata kasar kita sangat pedih untuk kita nak menghadapi pandangan daripada da'i. Silakan. Okey, baik Ustaz. Terima kasih atas soalan tu. Jadi apakah soalannya, apakah peranan kita yang di Malaysia ni? Peranan kita yang di Malaysia bila kita dapat berita-berita sebegini yang tidak diinginilah mengenai hinaan-hinaan. Kalau boleh perkara ni sebenarnya bukan sekali kan Ustaz kan? Dah banyak kali dah. Yeah. Kalau itu daripada di New Zealand pembunuhan secara beramai-ramai kan, ditembak di Christchurch orang Islam dibunuh begitu. Tembak macam tu je tak kisah. Jadi itulah kita punya peranan kita yang perlu kita main. Yang pertama kita kena jaga kita. Kita kena jaga kita punya kita punya perilaku kita. Jangan bila kita dapat info-info macam ni kita melenting. Melenting macam kita ni bila kita lagi sekarang ni media sosial ni macam-macam Ustaz. Kan kat Instanya, dekat Twitternya, Facebook. Bila tahu isu macam ni, dia pun main peranan. Dia jadi keyboard warrior katanya. Keyboard warrior. Dia pun tulis hinaan, dia maki balik ini, dia hina balik. Itu antara kesilapan kita. Terlalu melenting. Kan? Kita maknanya bila kita bersifat macam tu, kita tak bersifat sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kan sebagaimana kita tahu peristiwa Nabi walaupun dihina oleh seorang yang buta kan. Nabi dihina oleh seorang yang buta tapi Nabi tetap berlaku baik terhadap dia. Buat baik. Akhirnya apa? Penutup last tu orang itu menjadi masuk Islam atas apa tindakan Nabi tu, menyuapnya makanan, rasa bila orang lain buat dah tak sama macam mana Nabi buat. Nampak? Kita budi perketi. Dia punya sikap Nabi ni perlu kita contohi. Okey? Jadi kita jangan terlalu penting over dalam kita nak nak bertindak balas terhadap isu ni. Yang kedua, kita lakukan apa yang mampu kita lakukan. Sebagaimana tadi kita tahu boikot kan? Boikot ni antara antara tindakan halus sebenarnya tapi impaknya sangat besar. Kan kita boikot itu sangat penting lah. Itu kita dalam kalau istilahnya gunting dalam lipatan. Ada sikit-sikit dia makan sikit-sikit lah macam tu. Jadi itu boikot pun antara kita punya peranan yang perlu kita mainkan peranan kita. Kan? Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang perlu kita lakukan dan yang seterusnya kita perlu tunjukkan solidariti kita sebagai umat Islam itu sendiri. Kan bila kita buat tu, kita bila tahu saja info ni, ambil tahu. Jangan bila orang cerita hari tu ada peristiwa macam contoh sebelum cerita kartun dilukiskan kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum tu ada berlaku pembunuhan 2 orang, istilahnya detik Arab kan, dibunuh di Eiffel Tower 2 orang umat Islam dibunuh begitu saja, langsung tidak direport di media, tak ada ambil kisah langsung, kita tak tahu. Kita tak ambil berat macam alah biarlah dah ajal dia. Itu pun antara kita punya disiplin kita. Macam mana kalau betul rasa cinta kan, sebab itu kalau cinta tu betul-betul cinta kan Ustaz kan, dia punya perasaan tu tak boleh nak dibendung. Dia punya perasaan geram tu, tapi awal geram itu dengan cara yang berhikmah. Begitu sedikit sebanyak Ustaz. InsyaAllah, Alhamdulillah terjawab persoalan dan pandangan. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, anda kata terdengar sebagaimana yang tadi yang kita rasa terdetik, itu menunjukkan cintanya kita ni kepada Rasulullah SAW. Betul ya? Ya, InsyaAllah kat sini kita dah tengok ada satu soalan. Okey. Ada soalan ni lain sikit lah. Boleh kita tengok dah ya kat situ. Okay, saya ingin bertanya tentang amalan berkasidah. Adakah ia ni dikira zikir ataupun bagaimana ya? Saya rasa macam berkasidah ni macam syair rasanya ya. Syair, ya berkasidah betul. Ni. Okey, pandangan kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi bila kata berkasidah ni kan, jadi kita ni kasidah ni macam-macam. Bak kata Ustaz syair lah. Kalau itu dia untuk orang Arab, dia macam kita ni lebih pada macam
pantun Ustaz macam apa syair lah kan, ada macam tu, dia seni kan, seni dalam tu. Jadi amalan qasidah ini bila kata adakah dia zikir ni kalau kita merujuk dari segi bahasa tu dia mengingatkan, okay? Zikrullah kan, kita mengingat kepada Allah. Tapi bila kata zikir ni maksudnya amalan zikir macam subhanallah itu tidaklah kan. Tapi bila kata qasidah ini dia mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad, ya betul kan? Dia mengingatkan kita. Tak mungkin kalau kita baca kita ya badratim ataupun ya hanana kan, itu yang biasa qasidah yang biasa tu kan. Tak mungkin dia mengingatkan kita kepada benda lain. Kan? Itu antara inilah hiburan yang mungkin apa qasidah ni dia sebenarnya dalam bentuk hiburan untuk kita saling sambil-sambil kita berhibur, kita mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Okey, ada satu lagi, ada persoalan daripada latihan Perkederaan Yadim. Boleh tak ni? Boleh insya-Allah, banyak soalan tentang isu sekarang ni. Okey, berkenaan tentang isu capal Nabi yang sekarang dibuat di topi dan kopiah. Kita mohon penjelasan daripada Da'i. Boleh Da'i ya? Okey, insya-Allah kita cubalah. Kita ada topi semua tu. Jelas. Okey, baik, insya-Allah. Jadi soalannya mengenai capal ni lah. Bila kata capal Nabi ni kan, ialah sebab kita tahu gambaran capal itu adalah gambaran yang diberikan oleh para ulama. Sebahagian para ulama katanya begitulah, dilukiskan capalnya begitu, itu yang kita guna, kita letakkan di kopiah kita kan, kita letak sampai sekarang dia buat topi. Kalau awal-awal dulu kopiah banyak. Sekarang kita topi pun orang nak nampak hipster, nampak moden sikit, dia buat dekat topi pula kan. Itu capal kan. Bila kita memakai capal itu maknanya adakah capal itu kita buat itu kerana kita agung-agungkan, sampaikan kita menjadikan lambang itu sebagai satu yang bila nampak lambang itu dia macam ada satu benda lah kan. Jangan sampai kita melambangkan, contoh macam agama Kristian dia melambangkan salib itu sebagai agamanya. Itu dah menjadi masalah ya. Jadi sekadar kita kalau logo itu digunakan untuk mengingatkan, ini capal yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kepada Nabi, bukan disembah-sembah ataupun sebagainya, tak ada masalah. Tapi bila masalah bila dia macam menjadikan satu kemestian, mesti sampaikan menggambarkan macam itulah, sebagaimana saya bagi tahu tadi, bila agama Kristian tu lambangnya salib, dia sampai begitu sekali, itu dah menjadi masalah lah. Jangan pula kita merasakan Islam tu ada lambangnya bentuk capal ke, tidak bolehlah begitu Ustaz ada. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Da'i. Kita dah menjawab 2 persoalan di sini. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin-hadirat yang sudi menonton majlis kita pada hari ini, ceramah khas sempena Maulidur Rasul. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasir. Terima kasih sekali lagi. Dan di akhir kalam majlis merakamkan jutaan terima kasih, berjuta-juta terima kasih kepada Da'i Muda Yadim Amir Iskandar bin Masnan kerana sudi pada malam ini berkongsi ilmu dengan kita. Terima kasih. Okey, seterusnya terima kasih diucapkan kepada Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab SKP 181 anjuran bersama dengan bahagian pembangunan dan latihan Da'i Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim Malaysia kerana menganjurkan program ilmiah sebegini. InsyaAllah kita mudah-mudahan pada minggu ataupun di lain kali kita akan adakan sebegini kerana kita nak adakan untuk kita bertemu mata ni susah dia akibat daripada COVID-19 sekarang. So macam ni lah caranya kan. Kita ada live macam ni kan, ada telefon, gadget yang ada kita guna pakai untuk benda-benda yang berilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita cari ilmu. Dan satu lagi untuk kita nak rasa kasih sayang kepada Rasulullah SAW, kita baca kisah perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW. Di situ akan memupuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Betul. Ya. Sangat digalakkan. Alhamdulillah, sangat digalakkan. Okay, terima kasih diucapkan akhirul kalam. Saya mewakili pihak penganjur. Saya Ustaz Saiful Afzan bin Abdul Rashid sebagai moderator. Saya mohon maaf. Saya mewakili pihak pengajar iaitu Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab SKP 181 dan bahagian pembangunan dan latihan Da'i Yadim. Seandainya ada tutur kata yang salah, yang lemah, itu ada diberi kelemahan di saya
dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan amalkan setiap hari zikir-zikir, selawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan sekali kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Kesejahteraan kepada kita dan keluarga kita, mudah-mudahan insya-Allah. Ya dan ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Terima kasih sekali lagi. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa.